menanam benih-benih amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Nabi SAW memperingatkan kepada manusia, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hendaklah kamu hidup di atas muka bumi itu ka'annaka gharibun, seumpama kamu ni seorang pedagang, kata Nabi SAW, au abiras sabil, ataupun seperti satu orang yang sedang mengembara, yang nak pulang semula ke tempat asal dia. Tuan-tuan, Nabi suruh kita hidup lagu tu, hidup sebagai seorang pedagang dan juga sebagai abiras sabil, pengembara ketika mana hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa, tuan-tuan? Kerana kita akan dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bermulalah, tuan-tuan, penghisaban Allah Subhanahu wa taala kepada kita terhadap apa yang telah kita amalkan sebelum ini, tuan-tuan. Sungguh, tuan-tuan, apa yang kita buat pada hari ini, mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah. Tetapi ada juga riwayat yang disebut oleh baginda Nabi SAW bahawa ada orang yang dia beramal kepada Allah, wal'iyadzubillah, benda ini berlaku kepada kita. Dia beramal kepada Allah, tetapi sayangnya amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, pernah berlaku pada zaman Bani Israel, pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Allah Musa alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala sebut lagu mana pada Nabi Allah Musa alaihissalam? Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa alaihissalam, dia adalah seorang nabi yang boleh berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari, tuan-tuan, ada seorang abid. Abid ni siapa dia? Orang yang kuat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal, tuan-tuan, selama lebih kurang 70 tahun. Allahu akbar. Tuan-tuan, agak-agak kita dah beramal ni dah berapa lama dah, tuan-tuan? Agak-agak dah berapa lama dah? Kalaulah lah ni umur kita dah 60 tahun, tuan-tuan. Kalaulah bermula daripada saat kita kecil dulu ni, kita dah beramal dah kepada Allah sampailah umur kita lah ni, insya-Allah, tuan-tuan, amal kita mungkin banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam mana pula orang yang kadang-kadang waktu muda dia tak teringat apa-apa, tuan-tuan. Sampai umur 40 tahun tak bertaubat lagi kepada Allah. Dah sampai umur 40 tahun belum lagi melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lepas dia pencen, barulah dia kenal masjid surau, tuan-tuan. Agak-agak berapa lama dah dia beramal kepada Allah. Sedangkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia sebut, tuan-tuan, aku mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang ketika mana umur aku 40 tahun, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Barulah aku mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang, kata Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Imam Syafi'i, dia merupakan seorang imam besar, tuan-tuan. Ketika mana umur dia 17 tahun, dia diberikan mandat oleh guru dia supaya boleh memberikan fatwa kepada orang yang bertanya dengan masalah agama. Umur dia 17 tahun, tuan-tuan. Dia dah jadi mufti dah, umur 17 tahun. Saya umur 17 tahun padang bola. Tuan-tuan, ini kalau saya, tuan-tuan, saya umur 17 tahun mandi sungai. Tuan-tuan, ini kalau saya, tuan-tuan. Imam Syafi'i umur 17 tahun, dia dah jadi mufti dah, tuan-tuan. Boleh mengeluarkan fatwa dalam urusan-urusan agama. Sehingga kata guru Imam Syafi'i, bila Syafi'i dah jawab, maka jawapan itu mewakili jawapan aku. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, tapi Imam Syafi'i dia dapat khusyuk umur berapa? Umur 40 tahun. Kita umur 40 tahun belum mula apa-apa lagi. Kadang-kadang ada orang dia nak mula sembahyang ni, dia cari hari tu masa kita menikah dulu ni.
Kan ada buat hantaran sejadah ni letak tak mana tahu. Benar. Dia cari sejadah yang buat hantaran dulu. Tuan-tuan, umur dah 50-60 tahun. Tapi tak apalah tuan-tuan, ala kulli hal. Apa pun juga alhamdulillah lah, dia ada riak untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, seorang abid Bani Israel selama 70 tahun dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hari dia berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Wahai Musa, aku nak minta tolong dengan kamu. Boleh tak kamu pergi jumpa dengan Allah dan tanya berkenaan dengan amalan yang aku perbuat selama lebih kurang 70 tahun. Tuan-tuan, tak lama lagi kita hendak menyambut Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Cari malam tersebut. Kerana sesiapa yang dapat pada malam hari tersebut, maka dia punya amalan dia menyamai selama 83 tahun. Dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak kena memperbanyakkan cerita berkenaan dengan amal pahala kita kepada Allah. Sebagaimana kita risau tentang keduniaan kita, sebagaimana kita risau tuan-tuan kalau kita tak boleh makan dan juga minum, risaulah juga tuan-tuan bagaimana dengan kehidupan akhirat kita yang jauh lebih penting. Dan disitulah kehidupan yang kekal abadi. Dan disitulah yang menentukan untung dan juga rugi kita. Ketika mana nanti kita dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan, rebut peluang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, apa yang berlaku pada hari ini, benda yang menyusahkan kita, bala yang terus menerus berlaku ke atas umat manusia, ianya adalah kerana keengganan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk-penduduk di suatu tempat itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat. Kami buka ke atas mereka pintu-pintu keberkahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ia daripada langit ataupun dia keluar daripada perut bumi. Tuan-tuan, nak beramal itu usah tunggu. Nah, kita nak beramal itu usah tunggu. Tuan-tuan ada surau, tuan-tuan ada persatuan. Jadikan surau dan persatuan kita ni, tuan-tuan, ajak orang untuk melakukan kebaikan sekalipun kita dikelilingi dengan fahsyat dan juga mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila lagi tuan-tuan kita nak beramal kepada Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah. Pegang teguhlah kamu kepada tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu. Selepas daripada kamu berpegang dengan tali Allah itu, wa la tafarraqu, jangan kamu berpecah di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Pegang pada tali Allah Subhanahu wa taala. Buat kerja tuan-tuan. No, saya buat umur kita tak berapa nak panjang tuan-tuan. Dan kalau kita boleh buat benda-benda yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fatahna alaihim barakat. Kami buka ke atas mereka itu pintu barakat. Sebab itu tuan-tuan, bila datang benda yang menyusahkan kepada kita, muhasabah semula. Pasal apa? Mungkin kerana solat asar, mungkin dia masuk pukul 4.30, kita sembahyang 6.30. Benar. Maka kita diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Tak teringat kepada Allah. Sebab itu Allah Taala sebut nikmat ni, fa akhadna baghtatan, kata Allah. Kami boleh ambil dia secara sekaligus, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Nikmat itu ditarik daripada manusia, la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka itu dia kembali semula untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku di sekeliling kita ini ada problem kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nak kena memperbanyakkan percakapan kita, mengajak manusia kepada kebaikan dan juga amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana manusia banyak beramal kepada Allah, tuan-tuan, usaha dengan Facebooknya, dengan WhatsApp dan sebagainya, insya-Allah tuan-tuan,
kezaliman, keburukan dan juga apa juga yang kita tak suka, tuan-tuan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, bala apabila dia diturunkan oleh Allah, nak angkat semula bala tersebut adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seorang ambil Bani Israel ketika mana dia minta Nabi Allah Musa AS, wahai Musa, pergi tanya dengan Allah, lagu mana dengan amalan yang aku berbuat selama 70 tahun. Nanti nak Ramadan, tuan-tuan cari malam Lailatul Qadar, bila mana dia beramal pada malam hari tersebut, dia dikira beramal selama lebih kurang 1000 tahun, menyamai dengan 1000 bulan, menyamai dengan 83 tahun dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila Nabi Allah Musa AS ditanya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini ada satu orang yang mana dia telah beramal kepada kamu selama lebih kurang 70 tahun, maka dia nak tahu apakah amalan dia diterima oleh kamu, ya Allah. Tuan-tuan, jawab Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kamu beritahu kepada hamba aku itu seluruh daripada amalannya aku tak terima. 70 tahun, tuan-tuan, dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa 70 tahun dia beramal kepada Allah, amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan, kalaulah benda ni berlaku kat kita, Allahu akbar, tuan-tuan. Lah ni tak apalah, tuan-tuan. Dalam kuliah ni kita duduk dengar, Allah takutnya kena roti canai 2 keping, lepas tu tarik segelas lupa. Tuan-tuan, dia manusia lah betul lah, tuan-tuan. Dia takut, dia ada benda yang boleh hilangkan ketakutan. Tapi dekat sana nanti esok ni, tuan-tuan, Allahu akbar, satu persoalan kata ulama, satu persoalan yang Allah tanya dengan kita, itu pun dah membuatkan kita celaru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Timbangan Allah Subhanahu wa taala, timbangannya adalah timbangan yang sangat detail, sehinggalah walaupun kamu buat itu sebesar zarah kebaikan, maka sebesar zarah itu juga dihisab oleh Allah. Demikian sebesar zarah kejahatan, sebesar zarah itu jugalah akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan, 70 tahun dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, amal dia tak diterima oleh Allah. Tuan-tuan, maka diberitahu kepada si abid ini, kata Nabi Allah Musa AS, amalan kamu selama lebih kurang 70 tahun itu tidak diterima oleh Allah. Allahu akbar. Tuan-tuan, si abid ini dia mula rasa menyesal di atas pertanyaan dia. Kalau tak tanya pun tak apa, tuan-tuan. Kalau tak tanya pun tak apa, tuan-tuan. Maka dia pohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keampunan kepada Allah. Bila mana dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beritahu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, wahai Musa, beritahu kepada hamba aku itu seluruh amalan dia aku terima kerana dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok dekat sini, tuan-tuan, satu orang yang beramal kepada Allah tetapi dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada mana ia kembali semula kepada Allah, maka Allah Ta'ala sebut, aku terima segala amalan dia dengan kerana rahmat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pergunakan nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan juga beramallah, tuan-tuan, mengikut kemampuan kita. Maknanya semaksimal yang mungkin, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, i'malu bimastata'tum, beramallah kamu mengikut qadar kemampuan kamu, kata Nabi SAW. Dan teruslah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kita adalah insan yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, mesti nak kena senantiasa ada dekat dalam jiwa kita rasa rendah hati kepada manusia, lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang rendah diri ini, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana yang disebut dalam sabda Nabi SAW, man tawadha'a, sesiapa yang tawadha, yakni merendah diri, faqad rafa'ahu Allah, sungguh kedudukan dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara, dan sesiapa yang takabbur, kata Nabi, faqad azallallah, maka sungguh dia akan diperhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita menggunakan sisa-sisa umur kita, nak kena senantiasa munajat kepada Allah. Ya Allah, berasa tak layak nak masuk dalam syurga-Mu, ya Allah. Berasa macam nak masuk dalam neraka pun aku tak mampu nak hadapi api neraka Kamu, ya Allah. Sebab itu jangan ada sebesar biji sawi pun perasaan kibir, besar diri di dalam jiwa kita. Pasal apa? Perasaan inilah tuan-tuan yang menjerumuskan manusia dalam lembah kebinasaan. Tetapi orang yang akui kelemahan dirinya di sisi Allah, maka sungguh kebiasaannya dan biasa yang kita duk baca dan juga kita dengar daripada sabdaan-sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Sayyidina Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala, untuk akhirnya tuan-tuan, Uwais Al-Qarni pernah satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak cerita satu orang yang rendah hati, tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan, Nabi SAW berwasiat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW kepada dua orang sahabat besar ni? Ya Umar, ya Ali, idza laqituma fas'ala. Ya Umar, ya Ali, kalaulah kamu berjumpa dengan satu orang yang namanya adalah Uwais, dia daripada daerah Qaran di Yaman. Tuan-tuan, di Yaman ada satu daerah yang nama daerah Qaran, orang dinama Uwais, dan juga dia daripada daerah Qaran. Kamu jumpa dengan dia, fas'alah, hendaklah kamu minta dia doakan kamu berdoa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Uwais Al-Qarni adalah orang yang tak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi SAW boleh tahu siapa dia Uwais. Nabi boleh tahu keturunan Uwais. Nabi boleh kenal siapa dia Uwais. Ini yang pelik ni, tuan-tuan. Nabi boleh tahu dia, walaupun Uwais tak sempat nak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi cerita tentang berkenaan dengan Uwais. Dia ni kalau berada di khalayak ramai, dia tidak akan diperdulikan oleh orang. Dan kalaulah dia tidak ada di tempat tersebut, orang pun tidak akan memanggilnya. Dan kalau dia mati sekalipun, dia akan mati bersendirian, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, bila wafat